Fokus minggu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh baru-baru ini untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 bagi membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta delegasi Malaysia termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil disambut oleh Timbalan Gabenor Riyadh Putra Muhammad bin Abdul Rahman Abdul Aziz. Anwar dan delegasi disambut oleh Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Pemimpin dan delegasi daripada negara anggota OIC berkumpul pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman yang juga Perdana Menteri Arab Saudi. Perhimpunan itu berlangsung di Pusat Konvensyen Raja Abdul Aziz Riyadh susulan penglibatan meluas Anwar dengan beberapa pemimpin OIC mengenai isu Palestin dan pencerobohan tentang Israel yang berlarutan. Semasa sidang kemuncak itu, Anwar akan sekali lagi menyatakan pendirian tidak berbelah bahagi Malaysia berhubung keperluan penting untuk menghentikan tindakan pembunuhan kejam oleh rejim Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza dengan muktamad dan selama-lamanya. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Thank you. Krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza itu memerlukan perhatian segera dan Perdana Menteri akan menyokong negara anggota OIC dan komuniti antarabangsa untuk menangani kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestin. Serangan berterusan tanpa henti rejim Israel terhadap penduduk Palestin di Gaza sejak kira-kira sebulan yang lepas telah mengorbankan lebih 11,000 nyawa dengan sebahagian besar daripadanya ialah penduduk awam, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Beribu-ribu penduduk pula masih tidak dapat dikesan dan dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan yang musnah di Bedil. Baik, seterusnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di San Francisco untuk menghadiri mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC ke-30 dari 14 hingga 17 November 2023. Anwar yang juga Menteri Kewangan mengambil peluang untuk berkongsi keutamaan dan prinsip Malaysia mengikut rangka kerja ekonomi madani menekankan keterangkuman, pembangunan mampan dan kerjasama untuk kemakmuran bersama pada mesyuarat itu. Perdana Menteri juga berhasrat untuk mengetengahkan situasi di Palestin untuk meraih sokongan global, akses kemanusiaan dan penyelarasan yang adil terhadap konflik itu. Anwar juga akan menyertai dialog tidak rasmi pemimpin ekonomi APEC bersama tetamu iaitu pemimpin Colombia, Fiji dan India, dialog Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC dengan pemimpin ekonomi APEC dan sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif CEO APEC 2023. Beliau juga akan menyertai mesyuarat kedua pemimpin kerangka ekonomi Indo-Pasifik IPEF. Selain itu, Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan secara individu dengan pemimpin perniagaan terkemuka Amerika Syarikat di sela-sela mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM. Anwar juga dijangka menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU di antara syarikat BlackBerry dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama keselamatan cyber. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengumumkan pengecualian bayaran yuran pengajian kepada lebih 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut pelbagai peringkat di Universiti Awam Negara ini bagi tempoh setahun berkuat kuasa serta merta. Menurut Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika ini, KPT juga sedang mengadakan perbincangan dengan pihak universiti swasta untuk berbuat sedemikian. Pihaknya juga sedang mempertimbangkan untuk memberi allowance bulanan selama setahun kepada semua pelajar Palestin di Universiti Awam dan Universiti swasta. Dengan kesemua inisiatif pengecualian yuran dan allowance bulanan itu akan melibatkan kos kira-kira 20 juta ringgit. Mengulas lanjut, Khalid menjelaskan inisiatif pengecualian bayaran yuran pengajian tersebut sudah berada di peringkat akhir perbincangan dan KPT bakal mengumumkan jumlah sebenar kos dalam masa terdekat. Katanya lagi, KPT memberi perhatian terhadap kesan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar terbabit susulan daripada peperangan yang sedang berlaku di Gaza.
Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyanggah kenyataan Ahli Parlimen Labuan Datuk Indra Dr. Suhaili Abdul Rahman berkenaan dengan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, kata Wan Faisal, ahli-ahli Parlimen Bersatu khususnya turut dipujuk untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana habuannya adalah peruntukan Parlimen. Malah ujar beliau, ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dalam perkembangan lain, ahli Parlimen Machang itu juga merujuk kepada kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Datuk Farhash Wafa Salvador pada 14 November 2023 yang menyatakan bahawa beliau telah memfitnahnya. Wan Faisal turut mengingatkan jangan pula pisang berbuah dua kali. Sebelum ini, bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhash Wafa Salvador menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau terbabit dalam gerakan menarik sokongan ahli Parlimen pembangkang untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Justru katanya tuduhan ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang juga Ketua Armada Bersatu terhadapnya adalah jelas menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebarkan kabar angin bagi kepentingan diri sendiri. Dalam hal itu, Wan Ahmad Faisal mendakwa kononnya terdapat dua individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik beberapa ahli Parlimen pembangkang supaya menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim. Pemimpin Bersatu itu menamakan Farhash dan seorang individu lain yang digelar Datuk Botak sebagai bertanggungjawab menarik ahli Parlimen pembangkang menyokong Kerajaan Perpaduan. Baik, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.